Ini siapa? Ini siapa? Tak tahu. Siapa? Siapa? Tak tahu. Yang ni, yang ni, yang ni, yang ni. Yang ni atau siapa? Yang mana? Ni, ni. Ini siapa? Ini siapa? Pak Jokowi. Siapa? Pak Jokowi. Pak apa? Pak Jokowi. Ni, yang ni. Pak Jokowi. Halo Historical, kembali lagi di channel Historical. Kali ini kita akan mereaksi sebuah video yang berjudul, pokoknya kaitannya dengan nasionalisme orang-orang Indonesia ya, yang membuat iri dari para netizen Malaysia. Seperti apa videonya ya, nggak usah basa-basi, langsung kita reaksi berikut ini. Orang Indonesia merupakan bangsa yang mementingkan asal-usul mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya dan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan rahmat untuk kita semua. Oke, kali ini kami mereaksi sebuah video dari netizen negara jiran yang mengulik dan memberikan penilaiannya terhadap orang-orang Indonesia dan kemudian beliau bandingkan dengan negaranya Malaysia. Dalam perspektifnya ada 5 hal yang menjadi poin penting dari penilaian si netizen ini. Oke, mari kita tonton dulu videonya. Oke, hari ini saya nak membicarakan mengenai 5 kekaguman saya kepada negara Indonesia. Kekaguman pertama saya kepada Indonesia ialah kerana mempunyai rakyat yang mempunyai semangat patriotik yang tinggi. Jika kita melihat setiap tahun apabila sambutan Hari Kemerdekaan Indonesia, rakyat Indonesia akan mengibarkan bendera Indonesia dengan begitu megah. Bahkan sambutan Hari Kemerdekaan Negara Indonesia telah diadakan dengan begitu meriah, di mana bukan sahaja sambutan di peringkat pusat, peringkat wilayah, peringkat daerah, bahkan di peringkat kampung sendiri pun mempunyai sambutannya tersendiri. Bahkan NGO Indonesia begitu bangga mengadakan sambutan kemerdekaan Indonesia, bahkan mengadakan upacara menaikkan bendera Indonesia walhal di pedalaman sekalipun. Ini sesuatu yang kita perlu contohi. Kemudian yang kedua, kita boleh tengok rakyat Indonesia begitu bangga dengan Pancasila. Bahkan jika ada rakyat Indonesia yang bekerja di luar negara, di Malaysia contohnya, ada yang bekerja 5 tahun, 8 tahun, 10 tahun, bahkan lebih daripada 10 tahun, insya-Allah pekerja Indonesia tersebut pasti boleh mengingati lagi apa itu Pancasila. Berbeza dengan negara kita Malaysia, di mana rakyat Malaysia kebanyakannya langsung tidak mengingati rukun negara. Bahkan lebih malang, sebahagian kecil rakyat Malaysia sendiri tidak menguasai bahasa kebangsaan, sehinggakan di mahkamah mereka memerlukan penterjemah untuk menterjemahkan sendiri bahasa Melayu ke dalam bahasa ibunda mereka kerana mereka tidak faham langsung bahasa kebangsaan. Ini sangat malang bagi Malaysia, dan perkara ini berlaku kerana kurangnya semangat patriotik dalam diri rakyat Malaysia. Dan kalau kita tengok di Indonesia, bangsa-bangsa lain, orang Cina, orang India dan sebagainya, sekarang ini mereka mempraktikkan bahasa Indonesia dalam kehidupan mereka walhal bercakap bahkan bercakap sesama ahli keluarga mereka. Ini perkara yang kita perlu tiru. Bahawa ada rakyat Malaysia yang boleh betul-betul tak boleh cakap bahasa Malaysia. Okey, seterusnya kekaguman saya yang kedua ialah kerana Indonesia mempunyai pemimpin yang sangat tegas. Ya, yang saya maksudkan ialah Presiden Indonesia sekarang, iaitu Joko Widodo ataupun dikenali sebagai Jokowi. Jika kita tanya rakyat Malaysia, siapakah Presiden Indonesia yang paling mereka kenal? Saya yakin pertama ialah Soekarno, yang kedua adalah Jokowi. Ni siapa? Ni siapa? Tak tahu. Siapa? Siapa? Tak tahu. Yang ni, yang ni, yang ni, yang ni. Yang ni atau siapa? Yang mana? Ni, ni. Yang ni siapa? Ni siapa? Pak Jokowi. Siapa? Pak Jokowi. Pak apa? Pak
Pak Jokowi. Nih, yang ni. Pak Jokowi. Ini kerana Jokowi merupakan pemimpin Indonesia yang sangat tegas. Kita boleh lihat, pertama ialah isu kapal yang menceroboh perairan negara Indonesia. Ada kapal Malaysia, ada kapal Vietnam, ada kapal pelbagai negara yang menceroboh perairan Indonesia untuk menangkap ikan. Apa yang Indonesia buat? Mereka tangkap dan mereka bom kapal-kapal tersebut. Ini sebenarnya menakutkan penceroboh-penceroboh daripada menceroboh perairan Indonesia. Yang kedua, kita melihat apabila ada kapal Cina, kapal tentera Cina yang menceroboh kedaulatan Indonesia, kedaulatan perairan Indonesia, Presiden Indonesia dengan tegas menghantar tentera laut Indonesia dan juga nelayan-nelayan Indonesia turut bersama untuk mengusir kapal tentera laut Cina tersebut. Namun di Malaysia pada waktu itu, menteri kita hanya mengatakan elephant fight elephant, the grass will suffer. Ini sangat memalukan Malaysia. Kerana kita tiada semangat untuk melawan, semangat yang tegas untuk mempertahankan hak kita. Syabas Indonesia. Kekaguman yang ketiga saya kepada Indonesia ialah sikap rakyat Indonesia yang suka bekerja. Kalau kita tengok, ramai imigran ataupun pendatang ataupun pekerja yang datang bekerja di Malaysia. Namun, kebanyakan pekerja-pekerja tersebut adalah malas. Contoh yang jelas ialah Bangladesh. Ramai rakyat Bangladesh datang bekerja ke Malaysia, namun mereka ini selalu mendapatkan MC ataupun dalam erti kata lain cuba untuk ponteng kerja. Namun berbeza dengan orang Indonesia, mereka sangat rajin bekerja dan kebanyakan pekerja-pekerja Indonesia tersebut ada yang sudah menjadi tuan ataupun toke dekat negara kita. Okey, ini disebabkan usaha mereka. Kebanyakan orang Indonesia apabila mereka mempunyai modal, mereka akan menyewa tanah dan menanam tanah tersebut dengan pisang, kelapa dan sebagainya. Kemudian mereka akan mendapatkan hasil yang lebih banyak dan mereka akan terus menyewa tanah dan kemudian mereka menjadi toke di negara ini. Ini satu kelebihan rakyat Indonesia yang patut kita kagumi. Kekaguman saya kepada Indonesia nombor 4 ialah banyaknya ilmuwan yang lahir di Indonesia. Kita kena akui memang kita Malaysia meninggalkan Indonesia jauh ke belakang dari segi pendidikan, terutamanya dalam bab prasarana dan juga kemudahan-kemudahan pendidikan yang ada di sekolah dan juga pusat pengajian tinggi di negara kita. Namun kita kena akui bahawa Indonesia banyak melahirkan ilmuwan dalam pelbagai bidang, antaranya muzik, sejarah, filologi dan juga sebagainya. Contoh yang jelas ialah Indonesia mempunyai seorang ilmuwan yang sangat hebat dalam bidang sejarah, iaitu Prof. Dr. Slamet Muljana, yang banyak mengkaji mengenai sejarah kerajaan Melayu, terutamanya kerajaan Kuntala, Suwarnabumi dan juga kerajaan Sriwijaya. Dan sehingga sekarang ini Prof. Dr. Slamet Muljana merupakan antara sarjana Indonesia yang paling ramai dirujuk untuk kajian kerajaan Melayu Sriwijaya yang berpusat di Palembang. Bahkan walaupun beliau bukan orang yang terawal mengkaji kerajaan Sriwijaya, namun kebanyakan pendapatnya diterima oleh sarjana-sarjana kemudian kerana mempunyai bukti yang kukuh dan yang lebih tepat. Ya, di poin ini kita mungkin sering membaca penilaian netizen negara jiran yang kadang-kadang dalam pandangan mereka Indonesia dinilai dengan negara IQ rendah. Namun sebenarnya banyak sekali ahli-ahli asal Indonesia yang berpengaruh di dunia. Dan juga tak sedikit teknologi-teknologi hasil buatan ahli-ahli atau putra-putri Indonesia yang juga mendunia. Selain daripada bidang sejarah, banyak lagi ilmuwan-ilmuwan Indonesia yang kita boleh lihat, terutamanya dalam bidang ilmu-ilmu yang sukar seperti bahasa Sanskrit dan sebagainya. Dan bidang itu sebenarnya tiada di Malaysia. Kita kekurangan ilmuwan
yang berbakat dan juga pakar dalam pelbagai bidang. Dalam bab ni saya kena akui kita ketinggalan dengan Indonesia, walaupun universiti kita sebenarnya lebih hebat daripada universiti di Indonesia. Okey, kekaguman kelima saya kepada Indonesia dan juga yang terakhir, iaitu orang Indonesia merupakan bangsa yang mementingkan asal-usul mereka. Contohnya, kita boleh lihat di Indonesia, orang Jawa bangga dengan pakaian Jawanya, bangga dengan bahasa Jawanya. Orang Bugis juga bangga dengan badiknya, bangga dengan pakaiannya, bangga dengan bahasanya. Begitu juga orang Makassar, orang Bali, orang Melayu Medan, orang Melayu Palembang, orang Melayu Jambi dan sebagainya. Mereka begitu bangga. Apabila berjumpa, antara soalan pertama yang mereka tanya ialah, awak asal daripada mana, daripada suku mana, daripada ras mana, daripada bangsa mana. Ya, dalam konteks ini yang pernah kami bahas bahwa negara jiran sering memelayukan semua suku bangsa yang ada di negaranya, meskipun dari etnis atau suku bangsa yang berbeda. Namun bila mereka beragama Islam, berbahasa Melayu dan beradat istiadat Melayu, maka semuanya dikategorikan dengan Melayu. Dan sebagaimana penilaian tadi, di Indonesia berpakaian tradisional tidak hanya dalam momen pernikahan saja, namun pada hari-hari kerja tertentu di beberapa daerah, seragam kerjanya ataupun di sekolah-sekolah juga dikenakan busana daerah. Itu berbeza dengan kita di Malaysia, di mana di Malaysia orang Jawa itu Melayu, orang Melayu itu Melayu, orang Mandaling itu Mandaling, orang Bugis itu Melayu. Okey. Maksud dia di Malaysia hanya ada satu bangsa, iaitu bangsa Melayu. Orang Jawa sudah tidak pakai pakaian Jawanya, orang Bugis sudah tidak pakai pakaian Bugisnya, orang Mandaling sudah tak pakai pakaian Mandalingnya, orang Boyan sudah tak pakai pakaian Boyannya. Mereka pakai baju Melayu setiap hari Jumaat apabila nak ke masjid ataupun setiap tahun untuk menyambut Lebaran. Tapi di Indonesia, mereka masih mengekalkan adat tradisi mereka, terutamanya dalam bab perkahwinan. Kalau kita tengok perkahwinan mereka memang cukup meriah dengan pakaiannya, dengan perhiasan wanitanya dan sebagainya. Ini yang hebat tentang Indonesia, sangat mementingkan asal-usul dan jati diri mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, share dan juga like channel saya. InsyaAllah kita akan berkongsi lebih banyak info-info yang menarik mengenai sejarah negara Malaysia, Indonesia. Ya, dengan penilaian ini bukan berarti kita harus berbangga diri. Namun satu hal yang terpenting adalah kita harus tetap menjunjung tinggi dan membina semangat patriotisme dan membumikan Bhinneka Tunggal Ika. Negara ini merdeka bukan hadiah atau pemberian dari penjajah, tetapi dengan pengorbanan nyawa, harta dan bahkan kehormatannya dipertaruhkan dengan berbagai cara agar Indonesia bisa merdeka. Oke, seperti aja teman-teman video reactionnya. Jangan lupa saksikan video saya yang lain, subscribe, like, share. Sampai ketemu, bye-bye.